Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada malam Jumaat yang mulia dan barakah ini di Masjid Al-Istighfar dalam mengikuti pengajian kita Al-Hikam yang kita adakan setiap Khamis malam Jumaat. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, seperti biasa mari kita mulakan dengan kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT ataskan dosa-dosa kita dan mengingatkan kembali akan kalimat tauhid kita, tiada Tuhan melainkan Allah, dan mengingati akan nama-nama Allah Ta'ala. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alil athhara ashabil amrajma'in, wa ila hadrati sultan awliya wa salihin, Siri Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrul aziz, wa amadanallahu biimdadi wa anasana biharakati wa nafa'na bibarakatih, وإلى حضرة أهل سلسلة طريقة القادرية وخصوصا شيخنا ومرشدنا ورابطنا السيد عفيف الدين سيد عبد القادر منصور دين قادر جل البغدادي شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال أكثر من قوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في قلبه الله فناصر ومعينه في الدارين هو الله واغفر لنا يا الله 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 Allah 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 La ilaha illallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Madad ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Assalamualaikum ya Sultan al-Arifin. Assalamualaikum ya Sultan al-Awliya. Madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Assalamualaikum ya Imam Ibn Atta'illah Skandari. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ya Arif Billah. Madad ya Imam Ibn Atta'illah Skandari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu wa natawajjahu ilaika binabiyika nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmah. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna fahima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita dalam majlis ilmu Masjid Istighfar Pasir Ris Singapura. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita malam ini merupakan pengajian kita Al-Hikam yang telah disusun oleh Al-Imam Ahmad Ibn Atta'illah Skandari rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya. Yang telah diterjemahkan kitabnya oleh Ustaz Salim Bahrasi. Semoga Allah Ta'ala merahmati rohnya dan juga meninggikan darjatnya dan melimpahkan berkat-berkat ilmu mereka semua kepada kita yang dapat kita faham dan dapat kita amalkan. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ya, dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah membicarakan tentang perihalnya pesanan daripada guru kita, iaitu Tuan Pengarang kita Al-Imam Ibn Atta'illah Skandari, di mana beliau berpesan bahawa istiqamah adalah merupakan wirid
istiqamah dalam wirid adalah merupakan tanda kurnia besar. Jadi arti katanya lain, bila kita beramal, kadang-kadang kita merasakan amalan kita ni tak ada apa-apa kelebihan. Ya, kerana orang kata dapat karamah ke, dapat something yang extraordinary ke. Tetapi sebenarnya apabila kita beramal tu, amalan kita makan masa lama, 10 tahun, 20 tahun, aku dah ambil ijazah tarekat ni, aku dah ambil baiat tarekat ni, aku dah beramal. Tapi tak nampak apa-apa. Dah berapa lama? Dah 10 tahun. Dah berapa lama? Dah 20 tahun. Sebenarnya apabila kita punya amalan tu berkekalan, istiqamah, itu sebagai tanda karamah yang besar. Karamah tu maknanya kurniaan Allah yang besar. Kurnia Allah yang besar ini bukan mesti dia terbang atas langit ataupun jalan atas air, tidak. Kurnia yang besar tu ialah istiqamah, konsisten dia terus menerus dalam amal taat yang dia lakukan kepada Allah. Kalaulah tidak dengan kerana yang ada kurnian Allah, maka takkan ada kita punya amalan istiqamah tu. Sebab itulah kata-kata dalam kata Sayyid Syekh iaitu Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala dalam pelajaran kita lepas, laula falaula waridun makana wirdun. Kalaulah tidak kerana ada kurnian Allah, maka tidak akan ada wirid. Apa tu wirid? Wirid itu ialah amalan rutin kita, hari-harian kita. Kalau tidak dengan kurnia Allah, kita pun tak akan mampu melakukan amalan tu seterus-terusnya. Jadi bila kita dapat melakukan amalan tu seterus-terusnya, itu merupakan sebagai kurnian Allah yang paling besar. Ya, jadi sini para jemaah sekalian, bila kita beramal, jangan kita meletakkan harapan untuk dapat something atau dapat something yang luar biasa. Kalau itu yang ada dalam hati kita tu sudah syirik khafi kepada Allah. Syirik iaitu memperduakan Allah. Kenapa? Kita punya niat bukan lillahi ta'ala tapi untuk something, untuk dapat sesuatu. Itu adalah perkara yang menyalahi amalan ikhlas. Ikhlas ialah dia buat semata-mata kerana Allah. Ya tuan-tuan dan puan rahimakumullah, jadi pada malam ini kita menyambung lagi dengan kata Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala pada kalam hikmah yang ke-78. Kalam hikmah yang 78. Ya, siapa yang ada kitab hikam tu ada di muka surat 104. Mungkin orang yang kitab yang lama lah ya, kitab yang baru ada kemungkinan sama buka muka 104 akan dapati dengan kalam hikmah yang ke-78, tapi ada juga yang kitabnya yang baru yang cetakan dia tu tak sama muka suratnya. Jadi kalau sekiranya tak sama tak apalah, pokoknya kita cari kalam hikmah yang ke-78. Jadi apakah ada dalam kalam hikmah yang ke-78 itu? Berkata Tuan Pengarang kita Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bikum fid daraini amin. Qaumun aqamahumullahu al-haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbati. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Ada kaum yang Allah Ta'ala, yang oleh Allah didudukkan dalam bahagian ibadat semata-mata. Dan ada kaum yang diistimewakan oleh Allah dengan kecintaannya. Untuk masing-masing kami Allah memberi kurnia dan pemberian-pemberian, dan pemberian Tuhan itu tidak terbatas. Ya, muslimin rahimakumullah. Jadi kembali juga kepada kurniaan. Jadi kita dah sebutkan tadi, kurnia yang paling besar sekali ialah orang itu dapat istiqamah di atas amalan taat dia kepada Allah. Dapat solat tahajud dia istiqamah, tak tinggal. Baca Quran dia setiap hari, baca selawat, baca istighfar, dan bersedekah, berkhairat, sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, puasa-puasa sunat, istiqamah. Itu kurnia besar. Tetapi di sini dalam masalah kurnia besar tu juga Allah Ta'ala membagi kepada dua golongan. Dua golongan yang di mana satu golongan ini sebagaimana disebut oleh Allah SWT, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ibn Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala, dikata di sini, iaitu ada kaum yang Allah Ta'ala ya, didudukkan dalam bahagian ibadat semata-mata. Dan ada kaum yang diistimewakan oleh Allah dengan kecintaannya. Jadi bagaimana? Ada kaum yang Allah SWT jadikan dia tu ahli ibadat. Memang ahli ibadat dia tu solat, puasa, zikir, bersedekah. Bagus, tak tinggal. Itu dari satu aspek.
sekadar yang kita katakan zahirnya, ibadatnya bagus. Itu istiqamah. Istiqamah itu merupakan satu kurniaan Allah Ta'ala. Itu karamah. Itu kurnia Allah. Tapi dalam aspek amalan-amalan bagus. Tetapi ada juga orang yang dikurniai yang lebih istimewa. Apa yang dikurniai lebih istimewa lagi? Itu yang dikatakan oleh tuan pengarang kita ini. Dan kaum yang diistimewakan oleh Allah dengan kecintaannya, dengan mahabbah kepada Allah, dengan kasih sayang cinta kepada Allah Ta'ala. Ini sudah tentulah darjahnya lebih tinggi daripada kebiasaan orang yang beramal ibadat. Dua-dua itu merupakan kurnia Allah Ta'ala. Sebab tu tuan pengarang kita, Al-Imam Ibn Attal Al-Iskandari, mengambil secebis ayat Quran dan diletakkan di dalam kata-kata itu sebagai kuatkan apa yang disebut. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Untuk masing-masing kami Allah memberi kurnia. Masing-masing tu maupun golongan yang dijadikan dia semata-mata untuk ibadat dan golongannya semata-mata diistimewakan dengan cinta mahabbah kepada Allah, kami berikan kurnia dan pemberian-pemberian. Masing-masing ada pemberiannya. Masing-masing ada kurnianya. Ini kurnianya ahli ibadat. Istiqamah bagus, alhamdulillah. Ini kurnianya pula rasa kasih sayang, cinta, mahabbah, zauq, rasa khusyuk, rasa manis, rasa lazat, rasa menangis, rasa munajat pada Allah. Itu kurnia Allah Ta'ala juga. Yang ini pun kurnia Allah, yang ini pun kurnia Allah, ini pun pemberian Allah, ini pun pemberian Allah. Dan pemberian Allah itu dan pemberian Tuhanmu tidak terbatas. Masya Allah, kurnia Allah itu tak ada batas. Maupun kurniaan yang zahir daripada rezeki, kurniaan yang zahir daripada kesenangan, keselamatan, maupun kurniaan yang batin. Kurniaan batin terbagi dua, kurniaan batin ahli ibadat. Yang ni pun rezeki juga dapat ibadat. Rezeki kurnia Allah itu yang paling besar sekali. Dan lagi istimewa lagi, kurniaan dapat perasaan hati kasih, sayang, cinta, rezuk dia manis, dia lazat dia dengan munajat dia kepada Allah Ta'ala. Allahumma razukna al-halawat al-iman. Ya Allah, kurniakanlah kami kemanisan dalam ibadat padamu, Ya Rahman. Dapatkanlah kami rasakan kasih sayang cinta padamu, Ya Rahim. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin, Ya Rabbal Alamin. Maka dengan sini, kalau kita lihat daripada kata-kata Al-Imam Ibn Atta'illah Iskandari rahimahullah ta'ala ni, maka manusia ataupun kurnia Allah yang Allah kurnia itu ada terbagi dua bahagian. Bahagian yang di mana ahli ibadat. Ahli ibadat ni pula terbagi pula macam-macam. Ahli ibadat bukan hanya sekadar ibadat solat, bahkan ibadat itu merupakan banyak perkara. Dia menjadi seorang ulama dan dia mengajar orang, itu pun ibadat. Dia menjadi seorang hakim, seorang pemerintah dan dia berkhidmat kepada rakyatnya, menjalankan pemerintahan yang adil, menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dan umat dan rakyat. Itu pun ibadat. Dan seorang yang kuat, yang gagah, yang panglima, dia menggunakan kekuatannya untuk pertahankan negara daripada musuh-musuh, maka itu pun ibadat. Demikianlah juga ya semua perkara yang bersangkut paut dengan untuk kita katakan untuk Allah SWT, untuk agama Islam, untuk kebaikan umat Islam, maka semua itu nama ibadat. Di samping mereka juga beramal, beribadat zahirnya dengan solat, dengan puasa, dengan zikir, dengan baca Quran sebagainya. Jadi itu satu aspek. Manakala pula orang yang Allah SWT berikan dia sifat rasa mahabbah kepada Allah. Jadi mahabbah ni berbeza dengan ibadat. Ibadat zahirnya kita yang kerjakan. Memanglah zahir kita buat. Tapi mahabbah ni merupakan sebagai kurniaan Allah. Dia bukan boleh kita buat, bukan boleh kita reka, tapi dia adalah merupakan pembukaan dari Allah. Allah membukakan hati kita, rasa sedap, manis, lazat, cinta pada Allah, syahdunya kita beribadat. Itu pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kesemua itu merupakan kurnia Allah. Maka berkatalah tuan pengarang kita ataupun Ustaz Salim Bahrasi yang menjadi penterjemah kitab ini, beliau menerangkan sedikit penerangan dengan mana beliau mengatakan bahawa Allah sendiri yang memilih hambanya. Maka ada yang dipilih untuk melaksanakan ibadat yang zahir ialah mereka para abid, ahli abid dan zahid. Abid itu ahli ibadat, zahid itu orang yang zuhud dan tak cinta pada dunia. Dan ada pula yang dipilih oleh Allah untuk kesayangan, kekasih Allah. Dan mereka ini orang-orang arif, muhibbin. Arif tu orang yang ma'rifat. Muhibbin, orang yang kasih, sayang, cinta pada Allah. Yang tidak ada tempat dalam hati mereka kecuali zikrullah semata-mata. Jadi di sinilah kita nampak perbezaan. Perbezaan orang yang ahli khidmat, ahli ibadat yang zahir, dan perbezaan antara orang yang arif, yang mahabbah, cinta pada Allah yang batin. Hati mereka itu tak ada apa melainkan hanya Allah, Allah, Allah. Habis orang yang arif, yang makrifat ni tak ibadat ke? Mereka ibadat. Ibadat mereka zahir sama macam orang yang ahli ibadat. Tapi selain daripada ibadat itu zahir, mereka dalam hati kita, mereka rohani kita, rohaninya, jiwanya hanyalah untuk Allah SWT. Memang kita rasa cemburu sekali ya bila kita dengarkan kata-kata ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami dapat rasa kasih sayang cinta padamu. Dapat kemanisan dalam amal ibadat padamu ya Rahman dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Maka berkata Tuhan pengarang kita lagi, menganggap dunia ni, jadi mereka ini orang yang muhibbin, yang kasih pada Allah SWT ni, menganggap dunia ini kosong, tidak ada apa-apa kecuali Allah yang menciptakan dan melaksanakan segala sesuatu. Jadi bagi orang yang muhibbin, yang hati cinta pada Allah Ta'ala, dia pandang segala apa dalam dunia tak ada apa benda. Kau ni kata tak ada apa-apa, ini emas, ini perak, ini harta, ini kereta, ini yalah, semua tu benda tak kekal pun. Yalah, kalau ada, tak ada apa. Tak ada dia merasa rusing, dia tak rasa bimbang. Bagaimana ni keadaan dunia, masalah COVID ni, masalah perniagaan. Tak ada rasa bimbang sebab dia ni pandang hanya kepada Allah. Apa pun adalah dengan kehendak Allah. Allah yang lakukannya. Aku rida dengan Allah kerana aku sayang pada Allah. Ibarat kata kalau kita dah sayang kepada kekasih kita, apa saja tindakannya semuanya baik. Itulah orang yang sayang pada kekasih dia. Tapi kalau dia tak sayang kepada kekasih dia, sikit silap pun jadi besar. Itu na'udzubillah mazalik. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Orang yang Allah Ta'ala telah letakkan kasih sayang mahabbah kepada Allah. Dia pandang segala apa yang berlaku di alam ini tak berlaku melainkan dengan izin Allah. Dan dia pandang semua itu adalah dengan kehendak Allah. Dan dia rasa senang dan tenang. Tak ada rasa risau dan gelisah. Tak ada rasa. Yang dia bimbang apa? Yang dibimbang kalau Allah murka pada dia. Itu sajalah yang dibimbang. Tapi selain pada itu, dia tak bimbangkan orang tak suka dia ke, orang benci dia ke, ataupun dia tak dapat kekayaan dunia ke, tak dapat kesenangan. Dia tak ada apa. Sebab dia tahu semua itu sudah ketentuan Allah. Dia cuma hanya menjalani hidup yang sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz untuknya. Tapi bukanlah berarti maknanya dia tak berusaha. Bukan berarti maknanya dia tinggalkan syariat. Tidak. Ini dari segi hatinya, kerohaniannya. Dia sayang pada Allah. Dia terima sahaja apa ketentuan dari Allah SWT. Allahu Akbar. Ya, menyambung lagi kata-katanya di kalam hikmah yang ke-79 pula. Kalam hikmah yang ke-79 berkata Al-Imam Ibn Atta'illah Skandari rahimahullah ta'ala, qallama takunul waridatu ilahiyatu illa baghtatan li'alla yadda'iha al-ubbadu biwujudil isti'dad. Qallama, jarang sekali terjadi kurnian besar dari Allah itu kecuali secara mendadak tiba-tiba. Supaya tidak ada orang yang mengaku bahawa dia dapat kerana telah mengadakan persiapan untuk menerima kurnian itu. Jadi kita dah sebut tadi bahawa kurnian Allah Ta'ala kepada hamba dia berbeza. Ada yang Allah kurniakan dengan ibadat zahir. Ada yang Allah kurniakan dengan diberikan campak kasih sayang cinta kepada Allah Ta'ala.
Jadi di sini apabila kita katakan kurnian Allah, kadang-kala mendapatkan kurnian Allah yang besar. Macam mana yang dapat kurnian Allah yang besar? Dapat rasa zuk, dapat rasa lazat, dapat rasa manis, dapat rasa menitis air mata bila dia berdoa pada Allah Ta'ala. Bila dia sujud kepada Allah, rasa tanah angkat kepala dia, sedapnya inna dia sujud pada Allah Ta'ala. Mengadu nasib dia, beristighfar pada Allah Ta'ala. Allah, rasa nikmat. Ini warid, ini merupakan kedatangan, limpahan Allah. Dan limpahan Allah ni bukan satu yang boleh direka ataupun diada-adakan. Tapi dia datang dari Allah. Allah nak beri siapa? Itu kehendak Allah. Jadi, kata Tuan Pengarang kita Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari, Al-Waridatu Ilahiyah, iaitu kedatangan ketuhanan, iaitu daripada Allah. Kurniaan besar datang daripada Allah, kadang-kala tidak datang kecuali secara mendadak, secara tiba-tiba. Secara mendadak, secara tiba-tiba. Kita dah solat tahajud, tiba-tiba menangis, sayu hati kita. Kita rasa seram hati kita. Kita rasa syahdu pada Allah. Kita rasa lazat, kita rasa manis, sedap, menitis air mata. Ini apa hal ni? Itu sedang limpahan Allah datang pada kita. Waridatu ilahiyah. Dia datang dengan kita kata tak ada planning. Tak ada kita buatkan planning, nanti aku buat jam ni dapat ini, aku buat, tak ada. Dia datang kurnia Allah dan dia pun ditarik oleh Allah dengan kehendak Allah. Jadi ini kurnia Allah SWT datang mendadak. Kenapa datang mendadak? Dengan tanpa kita ada usaha. Kita ibadat macam biasa. Semua ibadat. Semayang, tahajud, baca Quran, zikir, selawat, semua macam biasa. Tapi kedatangan ni, kelimpahan ataupun kita kata kedatangan kurnia Allah yang besar, dapat rasa kemanisan dia, lazatnya, syahadu dia, maka itu adalah merupakan kurnia Allah yang bukan ada persediaan di kita. Kita sekarang buat persediaan, Ustaz, saya bersemayang, saya zikir, jadi inilah yang Allah Ta'ala kurniakan. Tidak. Andai kata, kalau kita menganggap kedatangan tersebut, limpahan itu, kesyahduan, kelazatan, kemanisan, kurnia Allah Ta'ala, kerana kita punya ibadat kita, kerana taat kita, wirid kita, kita sudah tertipu dengan diri kita, menganggap ibadat kita yang baik, menganggap diri kita yang bagus, menganggap kita ni sudah naik darjat. Itu nafsu kita. Nafsu. Jaga tuan-tuan. Masya Allah. Jadi perbahasan ni, kitab Imam Ibn Atha'illah ni sangat halus. Apabila kita dapat sesuatu rasa kemanisan, lazat dan ibadat, bukan kerana kita punya amal taat kita. Bukan kerana kita punya sedekah. Bukan kerana kita banyak berselawat. Bukan. Tapi kerana Allah nak beri. Sebab tu di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Atha'illah, dia datang secara mendadak. Kenapa datang mendadak? Supaya tidak ada orang yang boleh buat pengakuan yang didapat kerana dia telah buat persiapan. Jadi jangan ada orang buat pengakuan, aku amal ini, aku dapat sembahyang khusyuk, aku buat zikir ini, aku sedekah ini, aku dapat rasa kemanisannya dalam ibadah. Jangan. Kalau itu, mana kau telah menyandarkan kelebihan ini kerana amalan kau. Ini sudah syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Jadi dia tak pandang datang pada Allah, tapi dia pandang pada amalan kita. Jaga tuan-tuan. Ni pasal saya selalu baca Quran selalu ni, sebab tu saya dapat rasa manis. Jangan. Kita dapat tu adalah dengan kerana Allah. Dan Allah datang tu pun, habis Ustaz saya dah buat amal-amal pun tak dapat juga. Itulah menunjukkan kepada kita, bukan amalan kita yang mendapatkannya dan bukan persediaan kita. Jadi tak siapa boleh buat pengakuan. Saya dapat ni kerana saya beramal ni, saya zikir ni, saya dapat. Tidak. Itu kurnia Allah. Allah beri kepada siapa kehendaki. Dan Allah boleh tarik. Tarik tu makna ditanggalkan daripada kita rasa kesyahduan. Kita dapat syahduan tu dalam 5 minit. Kadang 10 minit. Kadang setengah jam. Tapi lepas tu ditarik balik. Padahal kita masih lagi dalam sujud. Padahal masih kita dalam baca Quran lagi. Tapi ditarik balik. Nak tunjukkan apa? Bukan amalan kau yang mendapatkan apa yang Allah kurnia, tapi itulah merupakan limpahan, kurniaan semata-mata
dari Allah sahaja, bukan kena-mengena dengan amalan kau. Memanglah betul lah engkau buat amal, kau buat sedekah, kau buat sedekah, zikir, tapi itu bukan menjadi sebab. Zahirnya, wah sebab dia wali ustaz, dia tu beramal, sebab tu dia dapat. Itu zahirnya. Hakikatnya nothing. Hanya Allah. Dia nak beri, dia beri. Dia nak tarik, dia tarik. Itu hak dia. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah yang Esa. He's the only one. Dia yang melakukannya. Dia yang memberi dan dia menarik. Itu tuan-tuan. Indah tuan-tuan kalau kita faham ni. Jadi kita bila semayang ibadat ialah. Cuma kadang-kadang kita boleh rasa. Aku tak dapat rasa tu kerana aku punya hati masih kotor lagi. Aku tak dapat rasa khusyuk. Dan dosa aku masih banyak. Kita boleh gambarkan itu sebagai merendahkan diri kita. Memang. Tak mengapa. Merendahkan diri itu memang sepatutnya pun. Memang kita pun rendah. Menghinakan diri. Memang kita hina. Memang kita ni banyak dosa. Jadi kita ni masa rendah diri. Ya Allah, ampunkanlah aku. Aku tak dapat solat yang khusyuk. Seperti mana kau kenal keikran dosa aku yang banyak. Memang. Tetapi itu bukan sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Ialah datang daripada Allah. Allah nak beri. Tapi tak salah kita merendahkan diri. Merendahkan diri satu perkara yang baik. Tapi kalau merasakan diri kita baik, itu satu perkara yang tak baik. Merasakan diri kita baik, aku dah buat ini sebab tu aku dapat sembahyang khusyuk. Itu adalah orang tertipu dengan diri dia sendiri. Allahuakbar. Kemudian tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala ataupun tuan pensyarah kita iaitu Ustaz Salim Bahrasi, beliau pun mendatangkanlah beberapa cerita yang di mana Allah mewahyukan kepada Nabi Musa AS. Tahukah engkau mengapakah aku mengangkat engkau sebagai Nabi yang terus mendengar kalamku? Jadi Nabi Musa AS ialah seorang Nabi yang terus dapat mendengar kalam Allah. Berbicara direct kepada Allah. Sebab tu Nabi Musa gelarannya Kalimullah. Artinya Kalimullah, orang yang berbicara direct kepada Allah. Semua Nabi-Nabi dan Rasul mendapat wahyu. Tetapi yang berbicara kepada Allah dua. Nabi Musa AS dan Nabi kita Rasulullah SAW. Nabi Musa AS berbicara kepada Allah di atas bukit Tursina. Nabi kita SAW berbicara direct kepada Allah di atas Sidratul Muntaha, di atas lapisan langit yang ketujuh. Masya Allah. Hebatnya Nabi kita Rasulullah SAW. Baiklah, jadi Nabi Musa AS ditanya oleh Allah SWT. Tahukah engkau kenapa aku angkat kau sebagai Nabi terus mendengar kalamku? Jawab Nabi Musa AS, kaulah yang lebih mengetahui. Bersabda firman Allah Ta'ala, ketika aku larikan semua kambing Nabi Shu'aib yang kau pelihara itu, sehingga dengan susah payah engkau mengejar kambing-kambing itu untuk mengembalikannya, tetapi kemudian setelah kembali semuanya, engkau tidak merasa jengkel, marah. Maka itulah sebabnya. Subhanallah. Kita melihat kurnia Allah Ta'ala ni yang telah kita sebut tadi seperti rasa kemanisan, lazat, pembukaan makrifatnya, pembukaan alam ghaibnya. Kita biasanya terfikir dengan amal kita. Ialah dengan zikir, dengan amalan soleh kita. Tetapi di sini tidak seperti itu. Allah boleh memberi dengan apa juga cara. Dan di sini didatangkan kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS ditanya Allah, kenapa kau tahu tak kenapa Allah angkat darjat kau? Nabi Musa tak tahu. Nabi Musa Allah alam. Maka Allah memberitahu ialah kerana dia sabar dalam menghadapi suasana yang menyakitkan hati. Dia jaga kambing. Kambing siapa? Kambing Nabi Shu'aib, bapa mentua dia. Nabi Shu'aib tu bapa mentua dia. Jaga kambing. Kambing ini lari sana, lari sini. Siapa yang larikan tu? Ialah itu sifat kambing Ustaz. Tahu sifat kambing. Tapi siapa yang gerakkan dia? Allah. Apa pun berlaku. Jangan kita lupa sekali lagi kita cakap. Tidak berlaku sesuatu melainkan dengan kehendak Allah. Apa pun berlaku di dunia ni. Hari ini peperangan berlaku, pergaduhan berlaku, penyakit COVID berlaku. Semua segala-galanya dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Habis Ustaz, Allah nak suruh buat susah payah ke? Tidak. Tetapi kadang-kadang itu sebagai satu pelajaran untuk kita.
Macam sekarang kita ni COVID ni kenapa? Dosa banyak sangat. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan COVID. Peperangan-peperangan ni semua. Kerana manusia tu rakus, tamak, haluba. Nak menguasai hak orang lain. Berlaku peperangan, pembunuhan. Itu sudah kita faham. Jadi maksud di sini, Nabi Musa AS dikurniakan Allah darjat pangkat sampai boleh berbicara direct kepada Allah Ta'ala kerana sifat kesabaran dia. Kerana dia sabar dan dia menjaga kambing. Kambing itu Allah larikan, kambing itu dia jaga lari, terkejar dia sakit ke sini. Dah kepak kumpul, tapi tak pernah rasa marah. Sabar dia. Itu sabar tu sebagai sebab saja, sebab. Bukan itu sebenarnya yang menjadikan dia dapat naik pangkat. Naik pangkat dia tu kerana Allah naikkan dia naik pangkat. Dengan tanpa sebab pun Allah boleh naikkan dia pangkat. Dengan tanpa sebab pun Allah boleh bukakan pintu makrifat kepada siapa hamba yang dia nak buka. Tapi sebab dari segi zahir ialah dia kesabaran. Kadang-kadang orang yang beramal ibadat ini tak dapat rasakan kemanisan taat kepada Allah. Tapi seorang yang penat lelah menjaga ibu yang tua, ya, memberi makan, membersihkan dia. Kadang-kadang orang yang seperti ini Allah angkat darjat dia. Kita tak tahu. Sebab tu di sini kita jangan pandang apa pun kerendahan kepada apa pun amalan yang baik yang dilakukan oleh manusia, khususnya orang beriman. Jangan kita pandang rendah. Kemungkinan di dalam amalan dia itu yang kita pandang Allah tak ada apa. Tapi itulah yang menjadikan sebab Allah angkat darjat dia. Allah bukakan pintu makrifat untuk dia. Dan sekarang didatangkan lagi kisah yang kedua pula. Dan dalam hadis seorang pelacur yang memberi minum kepada anjing. Tiba-tiba Allah bersyukur kepadanya dan mengampunkan semua dosanya. Jadi di sini sebagaimana ini hadis masyhur. Seorang perempuan pelacur Bani Israel. Dalam perjalanan pulang, dia kehausan, dia nampak satu perigi, dia pun ambilkan kain dia, diikatnya pada kasut dia, diturunkan ke perigi dan dia buat naik. Dan dia buat naik, kemudian bila nak minum, ada anjing kat sebelah dia. Anjing ini pun haus macam aku jugalah. Kesian dia. Dia bagi minum anjing itu. Dengan kerana sebab dia beri minum air pada anjing itu, Allah bersyukur kepada dia. Bersyukur tu maknanya Allah berterima kasih. Bukan terima kasih Allah tu mengharapkan dia. Sebenarnya yang menggerakkan dia untuk nak beri air kepada si anjing, Allah juga yang gerakkan dia. Allah yang gerak. Macam mana Nabi Musa AS tadi diberikan dia kesabaran, tidak rasa marah pun dengan kambing-kambing lari. Siapa yang gerakkan dia beri kesabaran? Allah juga yang menggerakkan dia. Tapi Allah ni, Masya Allah, cukup indah tuan-tuan. Dia bagi kita rezeki, bila kita sedekah, dia bagi kita pahala. Dia bagi kita kesabaran, bila kita sabar, dia bagi kita pahala. Dia bagi hidayat kepada si perempuan penzina ini untuk beri minuman kepada si anjing. Maka Allah terima kasih kepada dia. Padahal Allah yang gerakkan hati dia. Allah bagi dia hidayat dan dia pun bertaubat dan kemudian dia masuk syurga. Kehendak Allah. Begitulah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah lakukan apa yang dikehendaki. Allah boleh lakukan dengan tanpa apa sebab daripada perbuatan kita. Dia yang melakukan segalanya. Kalau dia nak masukkan seorang itu dalam syurga, dia akan jadikan sebab orang itu berubah, taubat, menangis dan dia terima taubatnya, masuk syurga. Na'udzubillah, kalau dia nak kendaki orang itu masuk neraka, dia akan jadikan orang itu degil, keras hati, jahat, derhaka, maksiat, kufur kepada Allah, masuk neraka. Na'udzubillah mazalik. Allahu Akbar. Allahumma ya Allah, bukakanlah pintu ma'rifatmu pada kami ya Allah. Ikhlaskanlah kami dalam amalan kami ya Allah. Pilihlah kami untuk jadi hamba-hamba yang kau kasih ya Rahman. Terimalah kami ya Rahim dengan berkat Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kehormatan dari kurnian besar dari Allah itu tidak dapat dicapai oleh manusia. Dan selalu diberikan oleh Allah secara tiba-tiba supaya tidak ada orang berbangga dengan amal perbuatannya. Jadi ini termasuk juga daripada si karamah yang zahir. Karamah yang zahir itu maknanya something extraordinary yang datang mendadak.
Allah Ta'ala berikan dengan tanpa ada perancangan. Seorang wali Allah, di mana dia ini, Masya Allah, orang nak bunuh dia, orang penjarakan dia. Tapi Allah selamatkan dia. Bukan dia planning, tapi dah kena Allah. Allah dia ni keramat lah. Orang nak buat macam ni pun tak jadi lah. Bukan dia yang minta. Bukan dia yang lakukan. Oh, ni kerana aku ibadat. Tak ada, tapi itu kurnia Allah. Nabi Yunus AS dicampak di laut. Orang kata dah matilah dalam campak laut. Allah datangkan ikan whale, ikan hiu yang besar dan terus masuk dalam mulut ikan. Duduk dalam perut ikan 40 hari. Kemudian bila dia keluar, dia badan dia lembut, dia layu, lepas tu diberikan sihat kembali. Allah beri dia pertolongan yang tak masuk akal. Kenapa? Allah beri dia kerana Allah nak berikan dia. Allah nak selamatkan dia. Allah beri dengan tanpa perancangan. Bukan Nabi Yunus tahu, oh nanti aku masuk dalam laut, nanti ada ikan. Tak ada perancangan. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Jadi kita ni, habis Ustaz, kita ni mengharapkan pertolongan Allah ni. Kita harap pertolongan Allah dan selebih serah pada Allah. Kita menghadapi banyak masalah. COVID-19. Masalah kita, keluarga kita sakit. Masalah anak kita nakal. Masalah kita tidak boleh nak nafikan masalah demi masalah. Tetapi siapa yang boleh selesaikan masalah? Allah. Kita hanya berharap pada Allah Ta'ala. Amalan kita, ibadat kita, kita buat seperti biasa. Tetapi kita pun mengharapkan bantuan. Dan Allah kalau nak bantu, dia akan bantu dengan tanpa apa sebab. Dan kalau dia meletakkan kita situasi seperti itu, tak berubah, kita terima dia kerana itu adalah kurniaan Allah, kerana Allah nak angkatkan darjat kita. Nak angkatkan darjat keluarga kita yang sakit itu. Jadi ialah banyak orang susah hati bila dah sakit. Apalagi kalau terkena COVID. Alamak Ustaz, dah kena COVID ni alamak. Jangan susah hati. COVID tak boleh bunuh kita. Yang boleh bunuh kita, bukan bunuh kita. Yang boleh mematikan kita ialah Allah. Allah yang mematikan kita. Bila sampai ajal kita, matilah kita. Bukan COVID yang mematikan kita. Itu zahir saja. Itu memang sunnatullah. Apabila Allah Ta'ala jadikan malaikat Israfil tu yang mengambil nyawa. Aku tugaskan kau untuk mengambil nyawa yang setiap yang ada roh. Maka malaikat Israfil kata, ya Allah, kalau gitu nanti orang-orang akan marah aku kerana aku mengambil kekasih-kekasih dia, ibunya, ayahnya, anaknya, suami, isterinya. Allah kata, jangan bimbang. Aku akan jadikan sebab supaya mereka tak memarahi engkau. Memang betul lah. Sebabnya COVID. Sebabnya kena langgar. Sebabnya kena racun. Sebabnya dah tua. Jadi, orang tak nampak itu perbuatan malaikat Israel. Tapi ialah, malaikat Israel pun adalah tugasnya daripada Allah. Allah yang tugaskan. Dia ambil nyawa orang tu dengan perintah Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Masya Allah, tabarakallah. Kalam hikmah yang ke-80. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wallahu a'lam. Kita berhenti situlah tuan-tuan dan puan-puan ya. Memanglah kalau kita nak bicarakan panjang pula nanti ya. Jadi cukuplah sampai sini saja insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan sedikit daripada pembicaraan kita malam ini kita sedar Allah Ta'ala punya kurnia itu sangat luas. Kurnia Allah tu Allah bagi pada siapa yang Allah nak bagi dengan tanpa ada sebab. Bukan amalan kita yang menjadikan sebab Allah kurnia kita, tapi yang kurnia kita ialah kehendak Allah Ta'ala. Dan apabila Allah nak kurnia, Allah ada pilihan hamba yang khidmat, yang menjadi ibadat, hamba yang menjadi kekasih, yang didekatkan kepada Allah SWT. Jadi kita letakkan diri kita sebagai hamba yang fakir, yang miskin, yang hina, yang banyak dosa, mengharapkan rahmat dan belas kasihan daripada Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan yang sedikit tazkirah ini dapat tanamkan kasih sayang kita kepada Allah dan dapat rasakan rendah diri kita pada Allah dan tak merasakan amal ibadat kita yang membuat kita sesuatu kemuliaan, tapi kemuliaan semua itu datang daripada sisi Allah yang Allah nak beri siapa yang Allah nak beri. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kami ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan yang kau ridha ya Allah. Ampunkanlah salah silap kami. Selama ini kami melakukan perkara-perkara yang kau tak ridai.
ataupun amalan kami yang kami harapkan dapat kurnian-Mu, tapi bukan amalan kami yang mendapatkannya. Yang mendapatkannya ialah rahmat dan kurnian daripada sisi-Mu semata-mata. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, pakcik-makcik kami dan sekalian adik-beradik kami dan keluarga kami, suami dan isteri kami telah kembali padamu. Rahmatkan mereka semua, ya Allah. Dan janganlah kau matikan kami melainkan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Dan temukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat rahmat dan barakah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kurniakanlah kami dapat menatap zat-Mu yang mulia, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pengajian kita malam ini merupakan ke channel dakwah daripada Masjid Al-Istighfar Pasir Ris. Marilah sama-sama kita mendukung masjid kita dengan kita berderma kepada akaun nombor masjid yang ada tertera di hadapan kita ini. Mudah-mudahan menjadi amal bakti kita di sisi Allah SWT. Mohon maaf dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata terkasar bahasa yang tak kena di tempatnya. Maka dengan itu saya mohon maaf. Dan yang benar semua yang datang daripada Allah SWT. Marilah sama-sama kita beristighfar, mohon ampun pada Allah SWT. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.